Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Son of Makno. Saya Izman Muhammad. Dan pada anda yang baru saja menonton channel ini berkontenkan tentang sejarah dunia dan juga tentang tokoh-tokoh yang terkenal pada masa lalu. So, pada anda pecinta sejarah, silalah subscribe dan juga tekan butang loceng untuk video-video yang selanjutnya. Terima kasih. Hai, apa khabar sekali lagi? Harap semua sihat walafiat di samping keluarga yang tercinta. Dan saya harap semua dapat menjaga kesihatan masing-masing ya, terutama sekali pada masa pandemik ini. So, kesemuanya harap take care dan stay safe. Okay? Baiklah, pada video kali ini saya ingin mengetengahkan seorang tokoh yang cukup terkenal. Memang terkenal lah, bukan cukup, tapi memang terkenal bukan saja di kalangan umat Islam tetapi juga seluruh dunia. Okey, dan pada anda yang minat dengan solo travel ataupun ingin mencuba solo travel ataupun pernah mencuba solo travelling, tokoh pada kali ini beliau akan mungkin menjadi idola anda. Kerana beliau ni bukan saja seorang pengembara ataupun traveller, tetapi beliau juga banyak berkhidmat di hampir setiap negara yang beliau kunjungi. Ya, dan kisah beliau ini telah pun dibukukan, ya. Dan buku itu ataupun kitab itu dipanggil Rihlah Ibn Battuta. Ibn Battuta ataupun lebih dikenali sebagai Ibnu Battuta di rantau Nusantara kita ini, ataupun Ibn Battuta di sebelah Eropah. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad Ibn Abdullah Al-Lawati Al-Tanji Ibn Battuta. Beliau lahir pada 24 Februari 1304 di Tangier, Maghribi ataupun Morocco. Meninggal pada sekitar 1368 ataupun 69 di Maghribi. Karya agungnya menggambarkan perjalanannya yang luas yang meliputi sekitar 75,000 batu ataupun 120,000 kilometer dalam perjalanan ke hampir semua negara Islam dan sejauh negeri China dan Sumatera sekarang merupakan bahagian dari Indonesia. Ibn Battuta berasal dari keluarga yang menghasilkan sejumlah hakim Islam ataupun digelar sebagai qadi, bukan qadi yang kita tahu ya. Dia mendapat pendidikan ilmu dan sastra tradisional di kota asalnya iaitu Tangier. Pada tahun 1325, pada usia 21 tahun, dia memulai perjalanannya dengan mengerjakan ibadah haji di Mekah. Mula-mula tujuannya adalah untuk memenuhi tugas agama itu dan memperluas pendidikannya dengan belajar di bawah sarjana terkenal di Mesir, Syria dan Hijaz. Sesungguhnya dia mencapai tujuannya disokong oleh perhitungan panjang para sarjana dan wali sufi yang dia temui dan juga dengan senarai diploma yang diberikan kepadanya, terutamanya di Damsyik. Pengajian itu melayakkannya untuk menjadi pegawai kehakiman, sedangkan tuntutan sebagai bekas murid pihak berkuasa yang terkenal dalam sains Islam tradisional itu meningkatkan peluangnya dan menjadikannya sebagai tetamu terhormat di banyak mahkamah. Di Mesir, di mana dia tiba melalui jalan darat melalui Tunis ataupun Tunisia sekarang dan Tripoli, dia memutuskan untuk mengunjungi beberapa banyak bahagian dunia sebanyak mungkin. Orang-orang sezamannya melakukan perjalanan dengan alasan praktikal, iaitu seperti berdagang, menjarah dan juga pendidikan.
Tetapi Ibn Battuta melakukannya untuk kepentingannya sendiri demi pengembaraan belajar tentang negara-negara baru dan orang-orang baru. Kirakan nak tengok dunia lah, kata orang kita. Dia mencari nafkah. Pada awalnya mendapat manfaat dari status keilmuannya dan kemudian dari kemasyhurannya yang semakin meningkat sebagai pengembara. Dia menikmati kemurahan hati dan kebaikan dari banyak sultan, penguasa, gubernur dan orang-orang kenamaan di negara-negara yang beliau kunjungi, sehingga memperoleh pendapatan yang memungkinkannya untuk meneruskan pengembaraannya. Di Kahirah, Ibn Battuta berangkat melalui Mesir Hulu ke Laut Merah, tetapi kemudian kembali dan mengunjungi Syria. Di sana bergabung dengan sekumpulan kafilah yang menuju ke arah Mekah. Setelah menunaikan ibadah haji pada tahun 1326, dia menyeberangi gurun Arab ke Iraq, Iran Selatan, Azerbaijan dan Baghdad. Di sana dia bertemu dengan Khan Mongol yang terakhir dari Iran, iaitu Abu Sa'id, yang memerintah dalam tahun 1316 sehingga 1336, dan beberapa penguasa yang lain. Ibn Battuta menghabiskan masa antara 1327 dan 1330 di Mekah dan Madinah menjalani kehidupan yang tenang dengan beramal ibadah, namun dia tidak menetap lama kerana gelisah untuk meneruskan perjalanan beliau. Dengan menaiki kapal di Jeddah, dia berlayar dengan pengikut-pengikutnya menyusuri kedua pantai Laut Merah dan Yaman, menyeberang melalui darat dan berlayar ke Bali dan Aden. Kali ini dia menavigasi di sepanjang pantai timur Afrika, mengunjungi negara-negara perdagangan hingga Kilwa, iaitu di Tanzania sekarang. Perjalanan kembali membawanya ke Arab Selatan, Oman, Hormuz, Selatan Parsi dan melintasi Teluk Parsi kembali ke Mekah pada tahun 1332. Perancangan baru beliau mula terdetik apabila terdengar tentang Sultan Delhi, iaitu Sultan Muhammad Ibn Tughlaq, yang memerintah dalam tahun 1325 sehingga 1351, dan kemurahan hati yang luar biasa kepada para sarjana Islam, dia memutuskan untuk mencuba nasibnya ke sana. Oleh kerana dibelengui keadaan yang tak diizinkan, perjalanan menuju ke Delhi haruslah dibuat secara transit. Ibn Battuta berpaling ke arah utara, sekali lagi melewati Mesir dan Syria, dan menaiki kapal menuju Anatolia di Latakia. Dia melintasi tanah orang Turki dalam banyak arah pada saat Anatolia terbahagi kepada banyak kesultanan kecil. Pada masa itu adalah masa transformasi antara akhir kekuasaan Seljuk dan kebangkitan Khilafah Uthmaniyah. Ibn Battuta diterima dengan ramah dan murah hati oleh semua penguasa setempat dan ketua-ketua agama. Setelah kembali dari Konstantinopel melalui Rusia, dia meneruskan perjalanan ke arah India. Dari Sarai, dia melakukan perjalanan dengan kafilah ke Asia Tengah, mengunjungi kota-kota kuno seperti Bukhara dan Samarkand. Semuanya masih menunjukkan bekas luka yang ditinggalkan oleh serangan Mongol. Dia menempuh jalan yang agak rumit melalui Khorasan dan Afghanistan, dan setelah melintasi pergunungan Hindu Kush, dia tiba di perbatasan India di Sungai Indus pada 12 September 1333 dengan sendirian. Ketepatan tarikh itu diragukan sebenarnya, kerana mustahil untuk menempuh jarak yang sangat jauh, iaitu daripada Mekah hanya dalam masa 1 tahun.
Dan pada masa beliau di India, pada masa itu Ibn Battuta sudah menjadi orang yang sangat penting dan terkenal dengan sejumlah besar pembantu dan pengikutnya, dan juga dengan isteri-isteri dan gundik-gundiknya sendiri. India ataupun Delhi dan pemerintahnya iaitu Sultan Muhammad Ibn Tughlaq sangat murah hati dan telah mengurnianya dengan kekayaan. Ibn Battuta diterima dengan penghormatan dan beliau diberi hadiah dan kemudian melantik beliau sebagai The Grand Qadi of Delhi, sebuah jawatan yang dia pegang selama beberapa tahun di Delhi. Meskipun dia telah mencapai kehidupan yang senang, sesungguhnya tetap ada dugaan dan ujian yang menimpa beliau. Sultan Muhammad seorang yang pemurah dan juga sangat kejam yang luar biasa, menguasai seluruh wilayah India dengan kuku besi tanpa pandang bulu ke atas orang Islam ataupun orang Hindu yang tak kira dari mana-mana kasta. Ibn Battuta menyaksikan semua tingkah laku sultan dan pemerintahannya. Dengan itu, membuat beliau merasa sangsi dan risau terhadap nasibnya hidup di istana Delhi itu. Namun, setelah mendapat kepercayaan lagi dari Sultan, dia dilantik sebagai utusan Sultan untuk Maharaja China ataupun China pada tahun 1342. Dia meninggalkan Delhi tanpa penyesalan, tetapi perjalanannya penuh dengan banyak bahaya. Tidak jauh dari Delhi, rombongannya diserang oleh pemberontak Hindu dan Ibn Battuta hampir tidak dapat menyelamatkan nyawanya. Di pantai Malabar di barat daya India, dia terlibat dalam perang tempatan dan akhirnya kapalnya karam dekat Calicut. Habis semua harta benda dan hadiah untuk Maharaja China ikut tenggelam. Takut dengan murka Sultan, Ibn Battuta memilih untuk pergi ke Kepulauan Maldives, di mana dia menghabiskan hampir 2 tahun di sana. Sebagai seorang qadi, dia segera aktif dalam politik dan menikah dengan keluarga yang berkuasa di Maldives, dan nampaknya bahkan bercita-cita untuk menjadi penguasa di sana. Kerana mendapati cita-citanya terlalu riski, dia berangkat ke Sri Lanka, di mana dia mengunjungi penguasa dan juga menuju ke Adams Peak yang terkenal. Sekali lagi, kapal beliau karam dalam perjalanan tersebut. Pendekkan cerita, dia kembali pergi lagi ke Maldives dan kemudian ke Bengal dan Assam. Pada waktu itu, dia memutuskan untuk melanjutkan misinya ke China melalui Pulau Sumatra. Berhampiran Sumatra, kapal Ibn Battuta dirampas oleh Lanun. Namun, beliau selamat sampai ke hujung barat Sumatra, iaitu Aceh sekarang. Menurut beberapa perkiraan, Islam baru tiba sekitar setengah abad sebelumnya di Sumatra. Penguasa di sana iaitu Sultan Malik Al-Zahir dari Kesultanan Samudra Pasai, sebuah kesultanan terawal di Nusantara pada masa itu. Ibn Battuta menulis perihal sultan itu sebagai orang yang rendah hati yang berjalan kaki untuk ke solat Jumaat. Pemimpin di situ yang dia amati adalah pengikut mazhab Imam Al-Syafi'i dengan adat istiadat yang sama seperti yang pernah dilihatnya di pesisir India, terutama di kalangan Muslim Mapila yang juga pengikut mazhab Imam Al-Syafi'i. Pada masa itu, Samudra Pasai adalah akhir Darul Islam ataupun dunia Islam, kerana tidak ada lagi wilayah di sebelah timur yang diperintah oleh pemerintahan Islam. Di sini dia tinggal selama kira-kira 2 minggu di negeri itu sebagai tetamu Sultan, dan kemudian Sultan memberikannya bekalan dan menghantarnya dalam perjalanan dengan salah satu kapal Sultan sendiri ke negeri China. Pada tahun 1345, Ibn Battuta tiba di Quanzhou di wilayah Fujian, China. Masa itu di bawah pemerintahan orang Mongol.
Salah satu perkara pertama yang dicatatnya ialah umat Islam menyebut kota itu sebagai Zaitun, bermaksud zaitun ataupun olive. Tetapi Ibn Battuta tidak dapat menjumpai zaitun di mana-mana di sana. Oh, okay. Di sana beliau berjumpa dengan penjual sutra, pembuat porselin dan menemui bermacam-macam jenis buah-buahan seperti pelam dan tembikai ataupun semangka. Di Guangzhou, Ibn Battuta disambut oleh ketua pedagang Muslim tempatan dan imam-imam di sana yang datang menemuinya dengan bendera, gendang, sangkakala dan pemuzik. Ibn Battuta menyatakan bahawa penduduk Muslim di sana tinggal di bahagian yang terpisah di kota di mana mereka mempunyai masjid, bazar dan hospital mereka sendiri. Di Guangzhou, dia bertemu dengan dua orang bangsa Parsi terkemuka iaitu Burhan al-Din dari Kazirun dan Sharif al-Din dari Tabriz. Kemudian, beliau pergi ke Hangzhou. Di sana beliau telah membeli sebuah hadiah untuk diberikan kepada Maharaja China yang berbangsa Mongol iaitu Togon Temur dari dinasti Yuan. Ibn Battuta mengatakan bahawa Hangzhou adalah salah satu kota terbesar yang pernah beliau lihat sebelum ini. Dan dia menceritakan bahawa kota itu terletak di sebuah tasik yang indah yang dikelilingi oleh bukit-bukit hijau yang menyenangkan. Dia memasuki kawasan Muslim di kota itu dan tinggal sebagai tetamu dengan sebuah keluarga yang berasal daripada Mesir. Selama tinggal di Hangzhou, dia sangat terkesan dengan sebilangan besar kapal kayu Cina yang dibuat dengan baik dan dicat dengan rapi, dengan layar berwarna dan berhias dengan sutera. Ibn Battuta juga menyebut penduduk tempatan kebanyakannya memuja dewa matahari. Setelah sekian lama berada di perantauan, Ibn Battuta merasa sudah tiba masanya untuk kembali ke kampung halamannya. Beliau mengikut sebuah kapal jong yang menuju ke Selat Melaka. Dalam perjalanan menuju pulang, beliau singgah sebentar di Malabar di mana dia menetap dengan seorang qadi. Pada mulanya, beliau ingin kembali ke Delhi untuk bekerja semula dengan Sultan Delhi iaitu Sultan Muhammad Tughlaq. Tetapi dinasihati oleh qadi itu supaya lupakan hasrat itu kerana Delhi sedang diambang kehancuran akibat peperangan dari kerajaan di sebelah utara. Lalu, hasratnya sekarang adalah untuk mengerjakan ibadah haji sekali lagi dengan menuju ke Timur Tengah. Pendekkan cerita, pada tahun 1348, Ibn Battuta tiba di Damsyik, Syria dengan tujuan untuk menelusuri kembali perjalanan haji pertamanya. Dia kemudian mengetahui bahawa ayahnya telah meninggal dunia pada masa itu. Dan pada masa yang sama, sebuah wabak yang digelar The Black Plague telah melanda dan dia berhenti di Homs ketika wabak merebak di Syria, Palestin dan di Jazirah Arab. Dia mendengar jumlah kematian yang mengerikan di Gaza, tetapi kembali ke Damsyik pada bulan Julai di mana jumlah kematian telah mencapai 2,400 korban setiap hari. Dilaporkan kematian di Kahirah telah mencapai tahap 1,100 setiap hari. Setelah keadaan sudah reda, dia menunaikan haji ke Mekah. Lalu, dia memutuskan untuk kembali ke Maghribi selepas itu. Hampir seperempat abad setelah meninggalkan rumah beliau di Tangiers, Maghribi. Dalam perjalanan, beliau membuat jalan memutar terakhir ke Sardinia, iaitu Itali sekarang. Kemudian, pada tahun 1349, kembali ke Tangiers melalui Fez, hanya untuk mengetahui bahawa ibunya
juga telah meninggal dunia. Sebuah berita yang sangatlah sedih buat beliau. Setelah itu, beliau meneruskan kehidupannya di Maghribi sebagai qadi. Namun, kisah beliau masih lagi berlanjutan, tetapi saya pendekkan kisahnya sampai di sini sahaja ya. Pada tahun 1368, Ibn Battuta telah meninggal dunia. Dengan itu, sebelum kematian beliau, kisahnya telah dibukukan yang digelar Rihlah Ibn Battuta, seorang pengembara muda berumur 21 tahun dan kembali pulang ke negaranya pada umur hampir 50 tahun. Baiklah, itulah dia serba sedikit tentang Ibn Battuta ataupun Ibnu Battuta. Ya, sebenarnya kisah beliau ni sebenarnya panjang. Cuma di video saya hanya mengetengahkan yang cebisan-cebisan sajalah. Jika anda ingin mengetahui lebih tentang beliau, bolehlah mendapatkan buku-buku tentang beliau di mana? Di kedai buku ataupun di perpustakaan. Dan juga of course Google. Everything is online sekarang So yalah, untuk pencinta sejarah dipersilakan berilah cadangan kepada saya tentang apa-apa kisah ataupun sejarah masa lalu ataupun tentang tokoh-tokoh yang terkenal pada masa lampau. Ya. Sila beri cadangan anda di ruangan komen di bawah. Okey. So jangan lupa like, subscribe dan juga share video-video saya ya. And sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.